Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya mewakili grup 5 akan mengadakan sesi perbahasan berkenaan haruskah undang-undang cukai diperbarui bagi menggalakkan penjimatan dan simpanan. Untuk sesi perbahasan pada kali ini, kita ada melantik seorang moderator untuk mengawal sesi perbahasan di antara kumpulan penyokong dan pembangkang. Okey, dipersilakan Miss Gan. Okay. I'm the moderator for this group. This group is going to debate about should the tax be reformed and encourage savings. So we got two teams, penyokong, Megat and Yasmin, pembangkang, Hana and Amirul. So can we start with penyokong first? Megat? Okay, terima kasih Miss Gan. Okey, sebagaimana yang kita tahu, bagi saya untuk undang-undang cukai ni haruslah diperbaharui bagi menggalakkan simpanan dan perbelanjaan bagi golongan yang berpendapatan rendah. Oleh itu, bagi saya, cukai penggunaan ataupun consumption tax haruslah diperkenalkan bagi membantu golongan-golongan berpendapatan rendah untuk menggalakkan simpanan dan menggalakkan perbelanjaan. Selain itu, taraf hidup untuk golongan berpendapatan rendah ini juga dapat meningkat sekaligus dapat membantu mereka dalam meningkatkan kuasa beli. Untuk consumption tax ataupun cukai penggunaan, dia terdapat dua konsep, iaitu equity mendata ataupun menegak. Bagi equity mendata, saya bagi contohlah senang. Contoh, seseorang pengguna ataupun rakyat dia akan membelanjakan RM10 ataupun RM10,000 ataupun RM100,000. Cukai yang dikenakan tu tetap fix ataupun sama. Bagi menegak ni adalah lebih kepada cukai pendapatan ataupun dikenali sebagai income tax, yang mana rakyat perlu membayar berdasarkan pendapatan mereka. Okay, dari segi ada juga yang berpendapat untuk cukai penggunaan dia lebih menguntungkan, lebih memberi kelebihan ataupun keuntungan kepada golongan yang kaya ataupun berpendapatan tinggi. Tapi kita kena fikir dari sudut golongan berpendapatan rendah pula macam mana. Sebab apa? Kita kenakan cukai penggunaan ni, golongan berpendapatan rendah ni dia akan bayar apa yang dia belanja sahaja. So bagi saya adalah fair ataupun lebih adil. Okey. Silakan. Thank you, penyokong. Pembangkang? Okey, apa yang telah dihujah oleh Megat tadi saya kurang bersetuju kerana mengurangkan beban cukai ke atas orang kaya akan menyebabkan masyarakat rasa kurang adil. Kebanyakan golongan yang berduit seperti T20 kurang faham mengenai pengurangan beban cukai ke atas golongan mereka B40 dan M40. Sebahagian T20 mengatakan bahawa B40 dan M40 tidak memerlukan ekonomi dan mereka mengharapkan daripada bantuan kerajaan. Berdasarkan laporan statistik Malaysia, 54% pendapatan isi rumah negara diperoleh oleh B40 dan M40, manakala 46% adalah golongan T20. B40 dan M40 menjana pendapatan lebih sedikit berbanding T20. B40 dan M40 menghabiskan pendapatan untuk ekonomi dengan pembelian barang atau perkhidmatan isi rumah setiap hari. Manakala kebanyakannya menyimpan atau melabur untuk buka perniagaan. Perniagaan itu tidak akan berjaya tanpa golongan, tanpa pengguna B40 dan M40 yang membeli dan menggunakan perkhidmatan yang dibuat oleh T20. Kerana golongan B40 dan M40 merupakan pengguna terbesar di Malaysia, tanpa mereka ekonomi Malaysia termasuk golongan T20 tidak akan berjaya. Lebih kurang persepsi bahawa yang T20 ni diorang kaya mengambil bantuan daripada kerajaan itu adalah mitos. Sebenarnya rata-rata jumlah bantuan kerajaan yang T20 terima jauh lebih tinggi daripada golongan B40 dan M40. Semasa pemerintah Perdana Menteri yang keempat, T20 menerima subsidi dan bantuan yang paling banyak. Okay. Saya
rasa terima kasih atas daripada Hana ya. Tapi di sini saya rasa kita haruslah perbarui cukai perkhidmatan yang kita ada, sebab dengan menggalakkan aktiviti perkhidmatan ia akan menambahkan sumber untuk modal domestik dan meningkatkan produktiviti pekerja dan taraf hidup. So dengan menggalakkan lagi penyimpanan, juga boleh menghapuskan cukai, so dia akan lagi membuat kaedah perkhidmatan lebih baik dan mereka boleh menggunakan pada masa depan. Dan selain pada tu, kita juga boleh memfokuskan berdasarkan ekonomi sekarang, kita boleh memfokuskan kita buat penurunan cukai tapi kita boleh tambahkan insentif. So ini perlu dilaksanakan untuk warga negara yang memutuskan banyak perkara untuk selamat kaedah undang-undang negara simpanan yang menarik. Orang akan menjimatkan sebagian kecil daripada pendapatan mereka, dan simpanan yang lebih tinggi ia akan membawa kepada masa depan yang lebih makmur. Okay, terima kasih Cik Yasmin atas hujah. Apa yang saya nak katakan sebagai pembangkang, saya ingin menyokong rakan pembangkang saya di mana apa yang dinyatakan oleh Cik Megat pada awal-awal tadi, iaitu dengan mengenakan cukai penggunaan dan mengurangkan cukai pendapatan. Okay. Apa yang kita dapati daripada sistem percukaian di Malaysia, terdapat 3 kelemahan asas yang kita dapat nyatakan di sini. Yang pertama, cukai-cukai penggunaan ini adalah cenderung kepada orang kaya sebenarnya, disebabkan apa yang Cik Hana bagi tahu statistik yang telah dinyatakan di mana golongan berpendapatan tinggi adalah menerima bantuan yang lebih tinggi sebenarnya. Dan yang kedua, jika cukai penggunaan ini dilaksanakan daripada cukai pendapatan, ianya tidak bertanggungjawab secara fiskal sendiri, iaitu keuntungan dalam negeri ataupun keuntungan negara kasta sendiri akan terjejas. Dan yang ketiga, ini adalah salah satu cara untuk mengelakkan golongan-golongan berpendapatan tinggi ini daripada dicukai. Disebabkan jika pendapatan mereka tinggi, kadar percukaian terhadap cukai pendapatan akan juga tinggi, dan ini akan menguntungkan ekonomi negara sendiri. Daripada penurunan kadar cukai korporat, iaitu cukai pendapatan sendiri daripada 35% kepada 21% pada tahun 2017, ini telah menunjukkan pemegang-pemegang saham ataupun syarikat-syarikat besar seperti jawatan pengurus atau CEO sendiri telah banyak menguntungkan mereka sendiri dengan meletakkan cukai korporat sebagai cukai individu sendiri. Ini juga mereka menunjukkan bahawa cukai-cukai yang akan dikenakan kepada mereka sendiri akan disalurkan kepada golongan-golongan berpendapatan rendah sendiri. Sebenarnya itu tidak berlaku langsung. Daripada apa yang saya dapati, terdapat kesan negatif yang akan berlaku jika perubahan cukai ini dilaksanakan. Yang pertama, akan meningkatkan defisit negara sendiri yang menyebabkan pengurangan simpanan negara, di mana apa yang kita dapati, pendapatan melebihi daripada penggunaan sendiri. Pendapatan yang diperoleh daripada golongan berpendapatan tinggi adalah melebihi daripada apa yang dibelanjakan. Yang kedua, sebahagian besar daripada pendapatan golongan tinggi ini mengalir sedikit sahaja berbanding golongan berpendapatan rendah kepada
kepada keuntungan dalam negara sendiri yang menyebabkan perbezaan upah ataupun gaji berlaku jurang yang terlalu tinggi, di mana golongan berpendapatan tinggi jika tidak dikenakan cukai pendapatan sendiri akan bertambah akan menguntungkan, lebih menguntungkan berbanding golongan berpendapatan rendah. Dan yang ketiga, kesannya berlaku jika cukai penggunaan ini daripada apa yang kita peroleh, golongan berpendapatan rendah atau sederhana membelanjakan pendapatan mereka kepada keperluan asas, sama juga seperti golongan berpendapatan tinggi. Akan tetapi jika cukai penggunaan ini hanya dikenakan dan cukai pendapatan tidak dikenakan, ini mempunyai lebihan pendapatan kepada golongan berpendapatan tinggi disebabkan kedua-dua golongan berbelanja adalah sama setiap isi rumah berbelanja dengan kadar yang sama sebenarnya. Terima kasih. Okay, thank you tim pemangkang. So penyokong. Okey, saya nak ulas sikit apa yang Encik Amirul cakap tadi. Bagaimana yang saya cakap sebelum ni, cukai, memang orang cakap cukai penggunaan ni akan menguntungkan golongan berpendapatan tinggi. Bagi saya, the main point is konsep adil, konsep keadilan. For sure, golongan di mana keadilannya sebenarnya? Tak macam ni. Okey, confirm. Nak jaga kebajikan rakyat sekarang ni. Okey, kalau dikatakan antara rakyat antara T20 dengan B40 sekarang ni. So macam ada ke cara-cara lain ataupun cara lain selain daripada cukai untuk kita nak kurangkan cukai ni. Tapi itulah saya balik kepada yang apa Cik Amirul cakap tadi. So sebab saya menyokong dia sebab kerana kita nak nampak kat sini keseimbangan. At least kalau nampak juga belanjawan yang tahun ni, at least 2021, diorang lebih fokuskan kepada belanjawan rakyat. That's why diorang dah especially kalau tengok kan yang sekarang ni even kita punya sistem ataupun solution kita melalui COVID, diorang lebih memikirkan tentang kebajikan rakyat. That's why diorang pun consider juga untuk mengurangkan cukai sekarang ni, cukai pendapatan sekarang ni ya. Macam tu betul tu. Tapi meningkatkan cukai penggunaan macam tu. Tak ada cakap, dia tak ada. Tadi tak ada cakap meningkatkan cukai mengenalkan cukai pendapatan. Je cukai pendapatan, tapi untuk cukai penggunaan kita boleh remain the same. Betul tak Cik Kat? Okey, macam ni. Sekarang yang kita nampak sekarang ni semua fokus kepada income tax ataupun cukai pendapatan. Tapi sebenarnya pendapatan negara bukan hanya semata-mata dekat income tax ataupun cukai pendapatan. Okey, saya share sikit untuk cukai-cukai yang kerajaan kita kenakan. Betul. Di antaranya adalah value added tax ataupun lebih dikenali sebagai GST yang pernah kerajaan Malaysia kenakan sebelum ini. It means kerajaan sebelum ni lah. Selain itu, kerajaan Malaysia juga ada mengenakan duty excise ataupun excise tax yang dikenakan ke atas barangan mengikut kelas-kelas yang tertentu seperti alkohol, tembakau, petrol dan lain-lain lah. Duty excise ni adalah cukai paling terbesar sekali yang orang cakap apa, kerajaan punya income paling besar sekali lah untuk pendapatan negara. So bagi saya, apa salahnya kita gunakan cukai, kita laksanakan cukai penggunaan untuk membantu golongan-golongan berpendapatan rendah. Itu yang saya dari segi itu macam mana cara golongan itu akan membantu golongan yang rendah ni? Macam saya cakap tadi, golongan berpendapatan rendah pun berbelanja sama juga dengan berpendapatan tinggi
Akan tetapi apa berlaku kepada pendapatan yang lebihan diterima oleh golongan-golongan atasan tapi tidak dicukaikan? Macam mana? Saya tak berapa dengar. Kita faham untuk berlaku adil kesaksamaan tu ada menerusi cukai penggunaan yang Cik Megat nyatakan tadi, kita faham. Tetapi apa yang berlaku jika golongan berpendapatan rendah juga perlu berbelanja seperti golongan berpendapatan tinggi, tetapi apa yang berlaku kepada lebihan pendapatan sendiri yang diperoleh daripada golongan-golongan tinggi jika cukai pendapatan itu dikurangkan ataupun tidak dilaksanakan sama sekali, walaupun golongan berpendapatan rendah belum tentu dicukaikan. Okey, bagi saya isu perbelanjaan ni mengikut kepada pendapatan, bukan dia boleh belanja apa yang sama golongan berpendapatan tinggi belanja, golongan berpendapatan rendah pun kena ikut apa yang dia belanja. Itu menggalakkan simpanan maksudnya. Ya, dia menggalakkan kepada simpanan. Itulah kita orang fokuskan kepada simpanan sekarang ni. Tapi kalau golongan berpendapatan tinggi, elit berbelanja, macam Cik Min cakap, golongan berpendapatan tinggi berbelanja tidak seperti golongan berpendapatan rendah, iaitu kalau berpendapatan tinggi beli beras yang harga 50, berpendapatan rendah beli harga beras yang 20. Tapi di mana simpanannya sebenarnya kalau golongan-golongan ini dipisahkan, iaitu golongan elit berbelanja adalah lebih daripada golongan berpendapatan rendah sendiri. Di mana simpanan itu diwujud ataupun galakkan simpanan itu wujud sebenarnya. Cik Yasmin ada apa-apa boleh membantu? Memang betul dari segi barang keperluan asas tu macam Cik Amirul cakap. Harga beras RM10, contoh. Beras, harga beras RM10. Golongan kaya kena beli harga beras yang sama, golongan miskin pun kena beli harga beras yang sama. Tapi maybe kita boleh tengok dari segi sudut, maksud saya boleh bagi cadangan lah. Untuk cukai pendapatan boleh dikenakan kepada golongan yang tinggi tapi bukan kepada golongan yang rendah. Betul. Kita boleh hasilkan dua cukai. Cukai pendapatan golongan tinggi, cukai penggunaan untuk golongan berpendapatan rendah. Bagi saya fair lah kalau macam tu. Pada saya. Tak tahulah pada yang lain. Golongan berpendapatan tinggi tidak akan dikenakan cukai penggunaan lah macam tu. Ya. Kalau nak cari conclusion, macam tu lah. Okey, saya serah kepada Cik Hana kalau ada pun nak tambah ke, sokong ke ataupun tak dengan hujah Cik Megat tu. Atau ada hujah-hujah lain boleh kita dengar. So boleh tak kita masuk conclusion? Sebenarnya saya ada lagi point saya tapi tak tahulah kalau nak conclusion sikit. Ada lagi sekejap. Okay, sebab point yang kedua saya nak fokuskan kepada penyimpanan sebenarnya. Sebab tadi kita bercakap pasal cukai tapi sekarang ni kita pergi kepada second session iaitu kita bercakap pasal penyimpanan pula. Sebab tadi kita bercakap pasal cukai kan. Tapi kita orang yang sibuk pasal penyimpanan kan. Boleh kan kalau Cik Amirul nak bagi pendapat pasal dari segi saving? Saya bercakap sikit pasal penyimpanan lah. Okey. Apa yang saya nak katakan di sini dari segi penyimpanan itu sendiri, okey. Okay, apa yang saya dapat lihat sebenarnya golongan yang berpendapatan tinggi sebenarnya menyimpan sebahagian kecil sahaja daripada pendapatan isi rumah berpendapatan rendah. Okay. Cukai penjualan yang menyebabkan pengalihan beban kepada golongan kelas
menengah. Okay. Oleh sebab penyimpan golongan berpendapatan miskin dan menengah sebenarnya menghabiskan peratusan yang tinggi sebenarnya berbanding daripada golongan berpendapatan rendah, dan ini menyebabkan penyimpanan itu tidak berlaku kepada golongan berpendapatan rendah sendiri. Saya bagi contoh, kalau golongan berpendapatan tinggi boleh menyimpan lebih, tetapi tidak berlaku kepada golongan berpendapatan rendah, sebab jika penjualan ini menyebabkan salah satu beban yang menyebabkan golongan ini tidak boleh menyimpan lebih, dan ini akan memberi nilai tambah sendiri kepada golongan berpendapatan tinggi. Pertikaian cukai yang saya dapat lihat ada dua sebab. Yang berpendapatan tinggi ni bersikap untuk menyelamatkan diri sendiri adalah satu, mereka banyak menerima bantuan juga daripada kerajaan. Konsep menyelamatkan diri ini saya maksudkan mengelak daripada dicukai dan mempunyai lebihan penyimpanan sebenarnya. Dan yang kedua, menjadi sebab nilai implikasi kepada dasar ekonomi semasa. Saya tidak ambil kira dengan situasi sekarang dengan COVID, tapi saya ambil situasi yang sebelum-sebelum ni. Implikasi yang saya nyatakan keuntungan dalam negara sendiri. Kalau berlaku penyimpanan lebih kepada golongan berpendapatan tinggi, dia tidak berbelanja tapi menyimpan lebih. Akan tetapi golongan berpendapatan rendah ni masih berbelanja dan tidak dapat menyimpan lebih sebenarnya. Sebab cukai seperti jika cukai penggunaan ini dikenakan lebih, tidak kepada cukai pendapatan. Saya simpulkan kesan daripada dua cukai ini kepada hasil penyimpanan dua golongan yang saya nyatakan sebentar tadi lah. Kalau ada hujah saya yang tak dapat disokong oleh Cik Helen, minta makluman lah. Okay, thank you ulasan daripada Encik Amirul. So, disebabkan masa pun dah dekat, so can we jump to the conclusion part? Yasmin, ada apa-apa nak ulas ni? Mewakili kumpulan penyokong. Saya nak bahasa sikit, tapi saya nak bahas sebetulnya kalau lah pendapatan tinggi ni diorang tak declare pendapatan diorang dekat LSDN, so kita still tak tahu macam mana, sebab benda ni tak di-enforce kan kepada golongan-golongan tinggi, tahu tak? So diorang still mengambil kesempatan. Diorang mengambil kesempatan. Jelas selagi kita tak defense, lagi tu diorang tak macam kerajaan pun takkan tahu kan. Untuk memperbarui cukai ni tak semestinya kita nak kena macam mana nak kena totally hapuskan cukai ni, tapi in another way kita boleh try kan untuk baru dengan enforcement lain sekarang ni. Macam nak cakap keadilan tu adalah itu pun kita tengah mengusaha sekarang ni, tapi fokus kita kan lebih pada B40. So dalam perkara-perkara lain pun kita boleh enforce, tak semestinya untuk dihapuskan juga. Macam tu. Boleh saya bertanya? Okey, disebabkan kita bersoal tentang simpanan,
dari cara apa sistem pencukaian perlu diubah ataupun dilaksanakan yang baru, jalan apa yang kita boleh nampak akan lebih membuatkan golongan-golongan yang berpendapatan rendah ni menggalak ataupun digalakkan untuk membuat simpanan. Itu saja. Jadi saya jalan ataupun cara macam mana daripada sistem pencukaian kalau ditukarkan ataupun diperkena ataupun dilaksanakan yang baru, macam mana jalan untuk golongan-golongan bawahan ni menyimpan. Okay, kita boleh tengok sekarang ni as golongan yang macam contohnya dah orang tua, selalunya dah macam umur 55 tahun, diorang nak bersara dah waktu tu. So cukai-cukai macam ni, diorang akan dikenakan cukai dekat harta pusaka diorang sendiri, which is macam lebih pada 55% macam tu. So if dalam lebih pada 50% daripada cukai harta pusaka yang diorang nak bagi kepada macam anak cucu diorang ke, atau macam kita tengoklah sekarang ni diorang pun pakai, kita pun boleh keluar banyak, kalau berapa banyak yang dikenakan cukai terhadap tu, berapa banyak kita boleh dapat daripada hasil. Saya tahu penyimpanan tu adalah ikut macam sistem masing-masing, tak kira lah golongan tinggi ataupun rendah, tapi macam sekarang ni usaha-usaha kerajaan nak membantu golongan-golongan rendah ni, kita lebih fokuskan sekarang ni. So saya faham juga sebab nak terangkan lebih kepada penyimpanan, ya tak boleh, tapi kita boleh membantu untuk lebihkan lagi pendapatan diorang. Maksud Cik Yasmin, golongan berpendapatan rendah akan terus terima subsidi daripada kerajaan lah, macam tu. Betul tu. Okay, so maksudnya tiada inisiatif penyimpanan pada diri sendiri lah. Okay, ada yang lain nak bercakap? Okay, pada saya dari segi conclusion sebab macam Miss Gan cakap. Boleh tu. Okay, bagi saya nak cari sama ada sekarang ni kita tak macam seorang sokong, seorang bangkang, seorang sokong, seorang bangkang. So bagi saya to be fair, untuk adil, kita macam separate kepada dua golongan ni untuk cukai ni. Macam saya cakap sebelum ni tadi, cukai penggunaan lebih kepada golongan berpendapatan rendah, manakala cukai pendapatan atau income tax untuk golongan-golongan yang berpendapatan tinggi. So ini akan dapat menguntungkan negara dan membantu rakyat. Bagi saya, itu saja. Saya sokong jika golongan-golongan yang sepatutnya dicukaikan akan terus dikenakan cukai. Tidak perlu. So macam mana dengan Hana? Ya, Hana. Boleh simpulkan sama ada mana yang fair ataupun nak sokong Encik Amirul ke ataupun saya lebih menyokong kepada Encik Amirul. Saya ke sekarang ni? Saya rasa saya menyokong usaha-usaha negara sekarang ni untuk membantu rakyat lebih. So saya menyokong lebih kepada Encik Begat lah. Okay. So from the conclusion, we got two gangs lah. Tak ada kata sepakat. Tak ada kata putus. Tapi kalau untuk penyimpanan, saya rasa poin Cik Amirul betul lah. Cuma kita nak tengok juga mana apa usaha-usaha kerajaan sekarang ni. Macam at least kita nak nampak, faham tak, rakyat at least kita tak boleh nak question kerajaan tak buat apa-apa, tak buat apa-apa usaha ke apa. Kita at least nak tengok part tu. Tapi untuk penyimpanan diri sendiri adalah rasanya masing-masing kot, macam mana diorang nak menjayakan masing-masing. Betul. Kalau tak wujudlah sekarang ni air lestari, air apa lagi. Sebab dia orang perlu keluarkan simpanan dia orang sendiri sebenarnya. Dia orang perlu keluarkan simpanan dia orang sendiri untuk menyara kehidupan masa musim COVID ni sebenarnya. So untuk pertanyaan tu sebenarnya kita tak tahu dasar kerajaan yang sebetulnya sepatutnya untuk dilaksanakan lah kalau nak dikaitkan dengan isu-isu semasa sekarang. Betul. So, dia orang perlu keluar sendiri simpanan dia orang. So, part tu saya setuju jugalah dengan pendapat Cik Mirul. Okay. Thank you. Alright.
Okay, terima kasih. Terima kasih Al. Ya. Terima kasih semua.